Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Raja Muhammad Syahizal bin Raja Ismail dari Universiti Malaysia Pahang. Saya Nasir Jambul Anak Malaysia daripada Universiti Pendidikan Pertanian Negeri. Saya Amir Syarifuddin Mahmud daripada Ohana Farm, Perak. Dan kami hari ini ada mau tanya beberapa soalan berkaitan dengan ladang arnab atau tanam arnab. Ya. Yang soalan yang pertama, yang dia mau tanya nama penuh macam farm ni, nama penuh ladang. Nama penuh ladang Ohana Agro Farm. Ohana Agro Farm. So, kami boleh ceritakan sedikit tentang sejarah ladang. Sejarah ladang ni, dulu kita mula-mula kita buat ayam kampung. Jadi ayam kampung tu makin lama makin besar, saya dah pindah ke Bukit Mentajam. Patang Berjuntai. Jadi sana ada pekerja saya lah buat sana. Ada bela pun lebih kurang at one go 6,000, 7,000, 8,000 ekor. Jadi dia dekat dengan Kuala Lumpur lah. Jadi saya pun pindah ayam kampung sana. Jadi di sini ada 3 reban ayam. Jadi saya fikir nak buat apa. Jadi lebih kurang 5-6 tahun lepas lebih kurang 5 tahun saya pun buat ternakan arnab. Lepas tu saya nak tanya berkaitan dengan bilangan kaki tangan yang menguruskan farm. Sini ada 2 orang sahaja untuk buat ternakan arnab ni lah. Dan jaga kebun semua. Macam di farm ni dia masuk yang macam mana? Induk-induk atau ambil anak yang kecil? Tak, kita buat breeding. Jadi induk. Jadi induk kita pejantan banyakkan kita import dulu daripada Amerika. Lepas tu kita naikkan genetik dia lah. Pure breed dengan lokal. Jadi dia punya genetik dia lain. Besar sikit lah. Cepat membesar. Lepas tu boleh nak tahu jenis baka yang Cik Amir gunakan kat ni? Sini kita hanya pakai New Zealand White ni, baka pedaging. Baka pedaging. Sebab kita nak buat daging anak kan, jadi kita buat baka. Bukan anak show. Ini pedaging. Lepas tu macam cara pelanggan untuk mendapatkan daging tu, Cik Amir pasarkan macam mana? Kebanyakan kita ni macam wholesale. Jadi ada orang tengah ke, ada restoran ke, dia datang sini ambil sini. Maksudnya dia orang yang call Cik Amir lah. Yes, dia datang sini ambil. Dia lah, kalau dia datang ambil, sekali ambil 100, ekor kakas 200, 150 sebab transport kan. Soalan yang saya nak tanya dengan Encik Amir adalah berkaitan breeding arnab lah. Okey, soalan yang pertama, sejak bila Tuan bermula dengan penternakan arnab ni dan dari manakah tercetusnya idea untuk menternakan arnab? Saya ternak arnab ni lebih kurang 5-6 tahun. 5-6 tahun. Idea tu is because masa tu dia intake orang nak ternak arnab. Jadi saya was one of the first one nak cepat-cepat masuk. Sebab waktu itu mungkin demand untuk arnab tinggi lah. Dia bukan kata demand tinggi. Demand arnab ni kita akan demand tinggi bila ada diwar-warkan. Jadi bila saya tengok ini diwar-warkan, ini buat ternakan arnab. Seterusnya soalan saya, apakah cabaran yang dihadapi dalam penternakan arnab terutamanya pada musim pandemik lah yang COVID? Adakah cabaran yang dihadapi? Cabaran banyak tu. Banyak tu. Cabarannya adalah awak bela je, tak ada orang yang nak beli. Ada tetapi tak banyak. Lepas tu tak boleh rentas rentas negeri lah itu. Tapi itu on certain period, maybe berapa, tak boleh rentas negeri.
5-6 bulan lebih kurang itu. Lepas tu boleh, lepas tu stop balik, lepas tu boleh. Lepas tu saya nak tanya, jenis arnab yang terdapat di ladang tuan ni ada jenis apa? New Zealand White, New Zealand White. anak pedaging sahaja. Lepas tu jenis breeding yang dilakukan di sini adakah jenis seturunan ataupun yang jenis campuran? Maksud Kalau yang seturunan tu maksudnya daripada batu yang sama lah, batu yang New Zealand White sahaja. New Zealand White. Maksudnya New Zealand White dengan New Zealand White, Ya. bukan kacukan lah. Kacukan tak tahu apa maksud kacukan. Kacukan mungkin kacukan juga daripada New Zealand, kacukan daripada New Zealand White, New Zealand White dengan daripada katakan sini punya tempat lain kacukan. kacau lah tu, ada breeding kacau. Jadi apa kelebihan breeding yang tuan lakukan di sini lah? Sini. Bila saya mulakan, saya bawa masuk pure breed daripada Amerika untuk dikacukkan dengan breed lokal yang saya pilih, yang cantik, yang besar sikit kan, saya kacukkan. Jadi pure breed dengan kacukan pure breed dengan kacukan lokal, Jadi hasil dia tu nampak arnab tu lagi lagi cepat besar. besar. Dan saya pun ada pure breed yang saya buat pure breed saja, pure breed dengan pure breed. Jadi saya kacukkan supaya kandang saya kebanyakan adalah kacukan pure breed. Jadi saya tengok adalah dia punya perbezaan pembesaran dia. Sebab pure breed ni besar, jantan boleh sampai 5-6 kilo. Tapi saya bawa yang taklah besar, taklah berumur. Jadi lama-lama dia besar. Seterusnya saya nak tanya, berapakah lama masa yang diambil dalam proses breeding arnab ni? Kalau kita dah kahwinkan dia, selalunya lebih kurang 29 hingga 32 hari dia beranak. Maksudnya dalam masa sebulan dia dah bila. Ya. Lepas tu anak yang dihasilkan dalam arnab ni ada dalam berapa ekor ni? Dia 2 pun ada, tapi kebanyakan 4 sampai 11 pun ada. 11 ekor sini biasa. Tetapi pada dia orang faham, kalau dia beranak 8 ke atas kita tak suka. Apa sebab tu? Kita, tapi kalau dia dah beranak 8-9 pasalah. Tapi kalau dia beranak 4 sampai 6, 7 pun boleh. Maksud dia pembesaran dia boleh cepat. Ibu dia yang kita tahu dia ada 8 puting. Tapi kebanyakan 2 puting dia tak boleh pakai. Jadi kalau dia ada 8-10 ekor tak cukup susu. Bila tak cukup susu ada yang mati. Tapi kalau dia 6-5 kita suka sini. Dia punya pembesaran cepat. Jadi maksudnya macam yang ibu tu untuk susukan anak dia lagi baik-baik lah. Yes. Lagi lebih susu anak dia dapat daripada nak berebut. Jadi macam makanan yang dia dapat tu mencukupi lah. Cukupi. Tapi kalau ramai anak dia tak cukup. Itulah. Seterusnya lebih kurang soalan terakhir daripada saya lah, iaitu apakah perancangan masa hadapan tuan sendiri dalam breeding arnab di ladang ni lah? Rancangan. Perancangan macam masa untuk masa ke depan? Benda macam itu je. Macam itu je. Kalau saya nak buat macam ni, bela macam itu dan saya jual hidup. Jadi itu saja soalan daripada saya lah. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Hai, sekarang kita berada di ladang arnab lah. Okey, ni bahagian, kalau boleh kita tengok bahagian sini merupakan bahagian untuk breeding arnab. Jadi sini kita tengok ini bahagian arnab yang baru melahirkan anak lah. Di sini macam contoh yang bahagian depan ni ada arnab kecil yang baru lahir, mungkin yang ini baru minggu lah rasanya. Kita ada bahagian anak arnab yang baru lahir.
Ini macam yang jaga tu cakap tadi, baru lahir sehari rasanya. Jenis Arnab ni jenis New Zealand. Nak tanya pasal yang breeding Arnab dekat sini lah. Dia breeding macam Arnab tu, dia Arnab campuran ke atau sendiri? Okey, kalau saya boleh dekat sini sama juga boleh. Kalau untuk pasaran untuk meat kita akan beli sama. Kalau macam untuk pasaran untuk pets kita akan campur lah. Anak New Zealand dengan anak yang biasa ni. Anak yang mix ni. So bila dapat anak dia besar, kita boleh jual orang. Biasanya permintaan untuk jenis Arnab yang tinggi yang Arnab. Okey, anak jenis ada colour. Yang ada colour. Kalau yang putih ni kurang sikit orang beli sebab dia dah biasa orang putih kan. So orang akan beli mana colour. Coklat, warna hitam, warna kelabu. So kita kena mix lah colour-colour. Di sini saya nak bagi info tambahan lah untuk macam Arnab yang melahirkan. Arnab yang nak melahirkan anak ni, dia akan mempunyai bulu yang lebih lebat berbanding Arnab biasa. Sebab apabila sebelum dia melahirkan, dia akan mempunyai bulu yang agak lebat. Untuk bila dia melahirkan, dia akan melepaskan bulu dia tu untuk dijadikan kapet untuk anak-anak dia nantilah. Sebagai contoh, Arnab yang macam ni lah, boleh nampak bulu dia lagi lebat lah banding anak yang biasa macam ni, bulu dia lagi tebal. Untuk nanti bila dia dah ada melahirkan anak, dia akan sediakan kapet lah untuk tempat anak dia nanti.